أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، بزدني علما نافعا، ووفقني عملا مقبولا، وهب لي رزقا واسعا، واكتب علينا توبة نصوحا، علينا توبة نصوحا. في الله بالبرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله. علما نافعا، ووفقني عملا مقبولا، واسعا تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة نصوحا. في الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، يا الله استغفر الله من الخطايا. زدني علما نافعا، ووفقني عملا مقبولا، وهب لي رزقا واسعا، واكتب علينا توبة نصوحا، واكتب علينا توبة نصوحا. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita beristighfar dulu nah. Sama-sama kita istighfar insya-Allah. Allah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. بزدني علما نافعا، ووفقني عملا مقبولا، وهب لي رزقا واسعا، وتب علينا توبة نصوحا، وتب علينا توبة نصوحا. الله رب البرايا، أستغفر الله
Innal khataya. Baik, pelajaran akidah muka surat apa? Ingat tak? Pelajaran akidah muka surat apa? Sambungan. Siapa ada tanda? Innal khataya. Akidah muka surat apa? Siapa ada tanda? Kalau ibadah muka surat 53 kan? Ibadah muka surat 53, akidah. Akidah muka surat 12 kot. Muka surat 12. Ustaz sihat, alhamdulillah. Ustaz sihat. Ustaz sihat insya-Allah. Baru ni dah kena vaksin dah 2 dos. Insya-Allah sihat lah. Okey, saya sihat. Kalau saya tak sihat tak boleh nak buat tuition. Baik, untuk pengetahuan semua, kita guna page baru lah. Sebab Facebook saya kena block. Facebook lama kena block, jadi terpaksa buat Facebook baru dan buka page yang baru lah. Page untuk tuition ni kita buka yang baru lah. Baik. Jadi pakat-pakat share kawan-kawan yang nak ambil UPKK tu. Pakat share lah sebab takut mereka tak tahu. Kita buat tuition ni percuma saja. Baik, suara jelas tak? Suara saya jelas ataupun tidak, sila komen. Muka surat berapa? Baik, muka surat berapa? Okey. Kalau tanda buku saya ni akidah muka surat 12. Akidah muka surat 12. Kalau ibadah muka surat 53. Ibadah muka surat 53. Akidah muka surat 12. Alhamdulillah jelas lah. Alhamdulillah. Yang bagi salam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, jelas, suara jelas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share. Ada tak butang share? Ada tak button share dekat Facebook kamu tu? Tolong share dekat kawan-kawan. Live page ni page baru lah. Kita guna page baru sebab saya punya Facebook yang lama kena block. Jadi terpaksa lah buat Facebook baru dan page yang baru lah. Baik, tolong share kat kawan-kawan yang nak ambil UPKK tu. Okey, kita berzikir dulu lah. Kita istighfar dulu sebelum kita mula. Ada 4 minit ni. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Okey, ada 4 minit ni lah, insya-Allah. Pukul 9 suku kita mula. Okey, akidah muka surat 12 nah. Firullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik, akidah dulu nah. Akidah dulu. Muka surat 12 akidah. Akidah dulu. Ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina توبة نصوحا. يا الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله minal khataya. Baik, ada 2 minit lagi.
Okey, 2 minit lagi insya-Allah. Idni ilman nafi'a. Tolong share lah, tolong share. Tolong share lah sebab page ni baru. Tolong share kawan. Ramai yang tak tahu lah. Page yang lama tak ada dah. Facebook saya kena block. Page yang lama Facebook saya kena block. Jadi saya buka Facebook baru dan page yang baru. Tolong share agar kawan-kawan kita dapat tahu lah, dapat masuk insya-Allah. Tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah para pelajar dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dapat dipertemukan kita semua pada malam ini, walaupun secara online, secara live, dapat juga kita bertemu setelah mana kita cuti beberapa hari itu. Baik. Dan untuk saya ulang sekali lagi makluman untuk semua, saya menggunakan page yang baru, yang mana page yang lama Facebook saya telah di block oleh pihak Facebook. Katanya saya telah melanggar peraturan mereka. Jadi saya tak dapatlah nak buka Facebook yang lama, jadi saya buat Facebook yang baru dan buka page yang baru. Jadi saya minta tolong share lah, kamu semua share, sebab kawan-kawan kita ramai lagi yang tak tahu lah. Yang sebelum ni ramai ikut 20 lebih pada. Jadi share lah, mungkin mereka tak tahu. Mereka ingat tak ada, sebenarnya ada. Baik, jadi malam ni kita sambung balik tuition kita. Tuition kita muka surat 12. Masih lagi menggunakan buku ni. Buku ni nampak kelabu apa? Buku nota padat UPKK ni. Buku nota padat UPKK yang ada, yang beli, buka muka surat 12. Kita mula dengan akidah dulu. Baik. Akidah muka surat 12 iaitulah pelajaran yang kelima berkaitan dengan sifat qiyamuhu binafsih. Jadi sifat qiyamuhu binafsih ini adalah salah satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang wajib belajar. Wajib belajar dan wajib belajar tu sehingga mengetahui, dan wajib percaya. Bukan kita belajar saja, wajib percaya lah. Jadi akidah ni bukan kita semata-mata kita belajar tu untuk nak ambil UPKK semata-mata, tak. Yang ni akidah kita. Pegangan kita ni nak bawa sampai ke dalam kubur, sampai ke dalam syurga insya-Allah. Tu kata guru saya lah. Jadi kita ngaji ni bukan semata-mata nak periksa di dunia ni. Sebab dalam kubur esok kita ada lagi satu periksa dalam kubur esok. Periksa tu lagi paling besar, periksa tu lah. Malaikat Munkar Nakir mai tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa qiblatuka, siapa kiblat, apakah kiblat kamu? Dan banyak lagi lah beberapa soalan yang Malaikat Munkar Nakir akan mai tanya kita. Itulah soalan peperiksaan yang paling besar. Bukan UPKK saja lah. Jadi periksaan yang paling besar sekali dalam kubur. Dalam kubur tu. Malaikat Munkar Nakir mai tu bukan mai saja, mai dengan bawa tongkat besi. Jadi kalau kita tak pernah mengaji langsung berakidah ni, ketika di dunia ni, kita takut kena rembah dengan Malaikat Munkar Nakir. Jadi kalau di dunia ni, kalau kita periksa tak lulus, tak apa. Kan?
Malaikat tak ketuk lagi. Tapi dalam kubur, kalau kita tak boleh jawab, siap. Orang yang tak boleh jawab ni orang yang tak pernah mengaji langsung bab akidah. Yang tak tahu langsung bab akidah. Jadi dia nak jawab macam mana? Sebab dia tak pernah mengaji. Kan? Jadi kena mengajilah. Pendek katanya kena mengaji. Baik, jadi sifat qiyamuhu ta'ala, qiyamuhu binafsis, artinya adalah Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Baik, yang bagi salam tu saya jawab, Waalaikumsalam. Jadi berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu bukan maksud Allah tu mula-mula tu Allah Ta'ala duduk. Lepas tu Allah Ta'ala tu berdiri tu sendiri. Tak ada orang angkat. Bukan lagu tu lah. Jangan faham lagu tu. Kalau orang faham betul macam tu, nampak macam tu lah. Dia mula-mula duduk, lepas tu berdiri tu. Tak ada orang nak akid dah. Bukan macam tu. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ni, dia ada dua lah. Tapi di sini dia habaq satu saja. Dan tidak bergantung kepada yang lain. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri tu dengan maksud Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri dah. Tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tu bukan arat. Sebab dia tak menumpang, dia tak berkehendak. Dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Dan Allah Ta'ala tu bukan sifat sebab dia tak berhajat kepada yang lain untuk ditumpang. Baik. Yang baru masuk muka surat 12. Muka surat 12. Aqidah muka surat 12. Jadi Allah Ta'ala berdiri qiyamuhu binafsih. Bermaksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri dengan maksud Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri dah. Bukan berdiri tu dengan maksud dia duduk lepas tu dia berdiri. Tak ada orang nak angkat dah. Bukan lagu tu lah. Bukan faham lagu tu. Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri dengan makna Allah Ta'ala tu ada dengan sendirinya. Maqama binafsih. Berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksud Allah Ta'ala tu ada dengan sendirinya. Tak menumpang kepada yang lain. Dan tak kena jadi. Dia tak kena jadi lah sebab dia Allah. Yang kena jadi adalah makhluk. Dan tidak bergantung kepada makhluk. Dan dia tak bergantung kepada zat. Sebab Allah Ta'ala tu bukan sifat. Allah Ta'ala tu zat. Zat Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri dah. Dengan sendiri. Tak ada orang nak bagi jadi dah. Yang bagi jadinya Allah Ta'ala yang bagi jadi kita tu. Kita yang kena jadi. Allah Ta'ala tak ada orang bagi jadi dah. Tu maksud qiyamuhu binafsih. Sifat berlawanan. Yang ni sifat mustahil. Sifat yang tidak ada pada Allah. Sifat yang lawan bagi qiyamuhu binafsih. Apa dia sifat yang lawan tu? Iaitulah qiyamuhu bighairih. Qiyamuhu bighairih. Artinya ataupun maksudnya berdiri Allah dengan yang lain. Berdiri Allah tu dengan yang lain. Dan memerlukan bantuan makhluk. Mustahil Allah bersifat sedemikian. Allah Ta'ala tak macam tu. Tak macam mana? Tak berdiri dengan yang lain. Dia tak berdiri dengan yang lain. Dia tak memerlukan bantuan yang lain. Sebab dia bukan makhluk. Yang berdiri dengan yang lain, yang memerlukan bantuan adalah makhluk. Allah Ta'ala tak macam tu. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala macam tu. Mustahil. Maknanya, akal kita tak boleh terima lah kata Allah Ta'ala tu nak bantuan makhluk. Kalau kita bincang yang lepas-lepas dulu. Allah Ta'ala jadikan alam ini tanpa bantuan makhluk. Dia buat sendiri. Dia tak memerlukan alat, tak memerlukan bahan-bahan, tak memerlukan bantuan siapa-siapa pun. Allah Ta'ala buat sendiri. Kalau makhluk, koklah nak perlukan bantuan, nak kepada bahan, nak kepada peralatan, barulah boleh jadi sesuatu tu. Jadi Allah Ta'ala tak macam tu. Tak macam tu. Baik, kemudian mana dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih? Mana ada dalil? Dalil ni maknanya percaman, dalil bukti. Bukti kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamuhu binafsih dan dia tak bersifat dengan qiyamuhu bighairih. Mana ada bukti lah? Allah Ta'ala firman sendiri dalam Al-Quran ayat surah Ali Imran ayat 2 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran, Allah Ta'ala kata apa? Tiada Tuhan, tiada jenis Tuhan yang layak dipanggil Tuhan lah. Tiada ada jenis. Melainkan dia, yakni Allah. Melainkan Allah Ta'ala saja yang Tuhan. Tak ada. Yang lain tu tak ada. Yang lain tu bohong. Tu yang Hindu, yang orang India nak sembah tokong tu, Tuhan itu bukan Tuhan.
Tu yang Cina sembah dia punya tok kong tu bukan Tuhan. Tuhan. Hak tu batu. Hak tu bukan Tuhan. Tapi bagi puak-puak India ataupun Cina, mereka menganggap itu adalah Tuhan. Padahal itu bukan Tuhan. Itu adalah batu. Batu yang mereka jadikan sendiri dan mereka sembah. Tapi Tuhan mereka, Tuhan kita adalah satu. Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu bukan Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Sebab tu Tuhan berfirman, tiada Tuhan, tiada ada jenis Tuhan. Melainkan yang ni ada, dia sahaja, itu Allah sahaja Tuhan. Allah sahaja tu Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Yang lain tu batu, tokong dan sebagainya. Dialah yang Tuhan yang menghidupkan dan berdiri dengan sendiri. Tuhan itulah yang menghidupkan. Menghidupkan macam mana? Dengan menimbulkan yang tidak ada daripada tiada kepada ada. Dulu kita tak ada. Dulu sebelum kita dilahirkan ada tak? Sebelum mak kita mengandung kita, ada tak kita? Tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala timbulkan kita. Dengan Allah Ta'ala hadirkan kita masuk ke dalam rahim ibu kita. Dan ibu kita pun mengandungkan kita dan melahirkan kita. Timbullah kita. Sebelum tu ada tak? Sebelum Allah Ta'ala, sebelum mak kita mengandungkan kita, ada tak? Ada tak kita? Tak. Maknanya kita ni datang daripada tiada dulu. Lepas tu baru ada. Itulah kita. Tapi Allah Ta'ala bukan macam tu. Dialah yang menghidupkan. Yang mati dia boleh bagi hidup. Yang hidup dia bagi boleh mati. Tu. Dia bagi mati tu, itu kuasa Allah. Kekuasaan Allah. Makhluk tak boleh. Dan berdiri dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itulah. Allah Ta'ala kata sendiri dalam Al-Quran. Hayyul Qayyum. Qayyum dengan maksud berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Bukan kita duduk lepas tu berdiri. Bukan macam tu lah. Kalau kita faham macam tu, salah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, ada dua maksud lah. Antaranya, Allah Ta'ala tu tak kena jadi. Ada Allah Ta'ala tu bukannya bangsa kena jadi. Dan ada dia tak menumpang dengan yang lain. Tak memerlukan yang lain. Dia ada tu dengan sendiri dah. Sebab Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala adalah zat. Maqama binafsih. Zat adalah barang yang berdiri dengan sendiri dia. Bukan sifat. Kalau sifat maqama bi ghairi. Barang yang berdiri, barang yang ada, yang menumpang kepada yang lain. Allah Ta'ala bukan sifat. Dan Allah Ta'ala tu ada dan tak kena jadi. Tu maksudnya. Kemudian, hukum beriman dengan sifat qiyamuhu binafsih. Kalau orang tanya kita. Ataupun soalan UPKK lah. Ni. Dengar kata periksa UPKK ni, semuanya pakai lisan. Semuanya pakai soal jawab. Pakai online semua. Pakai periksa dalam online. Tak ada pergi sekolah kot. Dengar kereta macam tu lah. Jadi, kena ambil faham elok lah. Lagi Ustazah tanya tadi. Apakah hukum beriman dengan sifat qiyamuhu binafsih? Hukum apa? Dia mula nak entam. Jadi faham elok. Jadi hukum dia adalah wajib. Wajib hukum dia. Wajib di sini dengan maksud kalau kita tak beriman, kita berdosa. Dan dijanji siksa. Tu wajib. Wajib pada syarak. Hukum beriman dengan sifat qiyamuhu binafsih adalah wajib hukum dia. Jawapan dia simple lah. Wajib. Wajib di sini dengan maksud kalau kita tak beriman, kita tak percaya dengan qiyamuhu binafsih, maka kita ni dihukumkan dengan berdosa dan dijanjikan dengan siksa di akhirat nanti. Tetapi kalau kita percaya dengan sifat qiyamuhu binafsih, kita mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksudkan wajib di sini. Jadi Allah tidak bergantung kepada makhluk. Allah tu tak bergantung sama sekali dengan makhluk. Sebab Tuhan ni dia tak berhajat kepada makhluk. Yang berhajat itu adalah makhluk itu sendiri yang berhajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah kami sembah dan hanya Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika contohnya waktu sekarang ni COVID, kita amat memerlukan pertolongan Allah. Pertolongan macam mana? Kita minta, tadi kita baca Yasin kan. Minta Allah Ta'ala angkat kembali penyakit COVID-19. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada COVID-19. Tu menunjukkan kata kita ni makhluk berhajat kepada Allah. Allah tidak sama sekali berhajat kepada kita. Kalau kita tak sembahyang pun Allah Ta'ala tak berhajat kepada kita. Tak ada kisah apa. Tapi di akhirat esok kita kena hak tak sembahyang, hak tak buat yang perkara yang wajib tu, yang Allah Ta'ala suruh tu, walaupun dia tak
Tak sembahyang, Allah Ta'ala tak rugi apa. Tapi di akhirat esok jaga. Akhirat esok kena azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya makhluk yang bergantung kepada Allah. Bergantung tu maksudnya memerlukan, berhajat, memohon pertolongan Allah. Itu dimaksudkan dengan bergantung. Bukan bergantung ambil tali ikat gantung macam tu. Tu kita faham betul macam tu lah. Tapi jangan faham macam tu, salah. Bergantung dengan maksud kita ni sentiasa berhajat kepada Allah, memerlukan pertolongan Allah. Khususnya di waktu-waktu sekarang ni. Waktu kita susah kan, dilanda seperti mana yang baru ni di Gunung Jerai kan, yang kita berlaku kepala air tu, habis orang mati berapa orang kan, dengan rumah-rumah masuk selut dengan kereta macam dengan sampah lah, dia bawa ayak, bawa kayu balak pun dia bawa kan, orang pun berapa orang hilang, jumpa lah tapi mati lah kan. Nak abang kata ketika berlaku kesusahan macam tu, kita memerlukan pertolongan Allah. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah urusan kami. Ya Allah Tuhanku, Engkau lah yang menjadikan, maknanya ini semua ketentuan Engkau ya Allah sejak azali lagi. Yang terjadi ini adalah takdir daripadamu ya Allah. Kami redha kepadamu ya Allah. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Itu nak menunjukkan kita ni makhluk berhajat kepada Allah. Jadi kita ni sentiasa bergantung kepada Allah. Allah tak bergantung, Allah tak berhajat kepada kita. Baik. Contoh yang berkaitan dengan sifat qiyamuhu binafsih. Iaitulah Allah yang mengaturkan. Allah yang mengaturkan segala perkara di alam ini. Yang dok berlaku di alam ni sekarang ni, Allah atur siap dah. Tulis siap dah nu, di azali nu. Bila tu tulis? Kata setengah ulama, 500,000 tahun sebelum bumi tu dibuat lagi. Maknanya bumi alam ni tak ada lagi. Tulis siap dah di azali. Setengah kata ulama kata 500,000 tahun tulis siap dah di nu, di azali. Nak berlaku sekian, nak berlaku sekian, nak berlaku kepala air di Yan, di Gunung Jerai, nak berlaku COVID, nak berlaku aksiden, nak berlaku kematian COVID dan sebagainya tu, semua tu tulis siap dah. Tulis siap dah di mana? Nu, di azali lagi tu. Bila tu tulis? Sebelum alam ini ada lagi. Setengah ulama kata 500,000 tahun tulis siap dah. Sekarang ni duk timbul berlaku. Berlaku tu dibagi takdir. Takdir daripada Allah. Yang tulis di langit, yang tulis di langit Allah. Yang tulis di azali itu, yang tertulis catat di kehendak Allah Taala di azali itu dipanggil qada. Qada yang tertulis di azali itu. Yang berlaku sekarang duk timbul berlaku kematian, berlaku COVID, berlaku kepala air itu, semua itu dipanggil qadar ataupun takdir. Sebab tu kita kata Allah inilah takdir daripada Allah Subhanahu. Kita reda. Ayah kita mati, mak kita mati, anak kita mati, isteri kita mati contohnya. Kita reda, nak buat aja dah. Allah Taala tentu siap dah macam tu. Line slow tu bukan tak tahulah, mungkin di tempat kamu kot. Di sini rasa okey. Baik. Jadi Allah Ta'ala yang mengaturkan segala perkara di alam ini dengan kekuasaan. Allah Ta'ala atur tu dengan sifat qudrah. Sifat perkuasa yang ada di zat Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan daripada sesiapa. Allah Ta'ala nak bagi jadi sesuatu tu tak perlukan pertolongan sesiapa. Dia buat sendiri, dia buat tu. Tu macam gambar belakang saya tu. Gambar kuruh gilat kan. Ombak semua tu. Allah Ta'ala yang buat tu. Allah Ta'ala yang buat. Manusia tak boleh buat macam tu. Manusia tak boleh buat macam tu. Semua tu Allah Ta'ala buat tanpa memerlukan bantuan daripada siapa pun. Tu. Kemudian kejadian semua makhluk di alam ini saling bergantung antara satu sama lain. Jadi makhluk di alam ini, di dunia ini saling memerlukan. Macam mana berkata memerlukan? Kalau ada guru, kena ada murid, kan? Kalau cuba tak ada murid tengok guru seorang, nak ngajak apa? Kan, ngajak tiang. Ngajak laptop seorang-seorang kan, tak ada orang nak tengok. Boleh tak? Tak boleh. Pelajar pula dia kena ada guru, dia perlukan guru. Kalau guru tak ada, siapa nak ajak? Kan? Siapa nak ajak? Tak ada orang nak ajak kan? Begitu juga guru kena ada murid. Barulah kita ada orang nak ajak. Kan? Kalau tak ada murid macam mana nak ajak? Ajak seorang-seorang. Baik. Lagi apa lagi? Kita tengok contoh macam peniaga kedai.
yang jual baju ke, jual makanan ke. Kalau tak ada pelanggan, tak ada faedah apa buka kedai kan. Buka kedai punya awal tapi tak laku apa, tak ada orang beli. Tambah apa? Covid baru ni, lockdown pun dah macam-macam hal dah kan. Tak boleh bayar sewa. Kedai bayar saja, tak boleh bayar sewa apa. Buka kedai tak boleh. Buka kedai pun orang tak boleh mai. Orang nak mai guna tak boleh keluar rumah kan. Masa macam apa PKP hak mula-mula tu. Nak pergi kedai tak boleh. Sekarang ni dah dilonggarkan sedikit. Jadi banyak yang tak laku lah. Sehingga kan ada yang jual kedai-kedai habis. Jual habis kedai-kedai. Keliling-keliling barang-barang kedai. Jual lelong-lelong lah. Sebab apa? Tak boleh dah. Tak boleh nak pergi dah. Tambah lagi buka banyak cawangan tu. Tutup setengah. Semua terkesan dengan COVID-19. Nak abang kata apa? Kita ni saling memerlukan. Tokek kedai perlukan pelanggan. Pelanggan perlukan orang yang jual barang ni. Kalau tak ada orang jual, macam mana kita nak beli? Nak barang kita nak makan, kita nak pakai, tak ada. Tu nak abang kata makhluk ni saling memerlukan. Kemudian contoh yang ni okey, ini cerita lah. Baik. Kemudian akibat tidak beriman dengan sifat Allah. Apakah akibat dia kalau kita tak beriman dengan sifat Allah? Qiyamuhu binafsih ataupun yang lain-lainnya lah. Sifat Allah Taala banyak kan? Antaranya sifat inilah qiyamuhu binafsih. Kita tak beriman, apakah akibat dia? Kalau ada soalan lah ataupun ni nanti ustazah tanya ni. Periksa secara lisan. Apa akibat dia? Yang pertama akibat dia akidah tidak mantap. Akidah kita ni jadi longgak. Tahu longgak? Pernah naik tak basikal tayar longgar? Bos skru tak kuat. Jadi goyang. Tu. Macam itulah. Akidah kita longgar. Sebab apa? Sebab kita tak percaya dengan sifat Allah qiyamuhu binafsih. Itu yang pertama. Yang kedua, berdosa besar. Itu pastilah. Kita tak percaya ni bukan kata dosa besar. Bahkan boleh jadi kafir. Sebab tak percaya dengan sifat Allah. Tolak satu sifat Allah. Tak percaya. Habis iman kita rosak. Kita akan jadi kafir. Kafir ni orang yang ingkar. Tak mau nak percaya dengan sifat Allah. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Nak kata mati pun tak, nak kata hidup pun tak. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Macam mana tu? Fikir tengoklah. Tak boleh nak fikir. Tak boleh nak gambarkan macam mana keadaan dalam neraka tu. Kan? Tak boleh nak gambarkan. Betapa dahsyatnya orang kafir yang duduk dalam tu. Yang ahli neraka ni yang pertama orang kafir. Yang kedua orang yang pertama kafir asli, kafir tulen. Memang asal dia kafir lah. Dia pun tak dapat hidayah daripada Allah untuk masuk Islam. Yang kedua kafir murtad. Asal dia Islam. Lepas tu dia pergi keluar pula Islam jadi murtad. Murtad tu kafir tu. Kafir juga kekal dalam neraka kalau dia tak bertaubat. Dan yang ketiga munafik. Munafik ni di luar nampak macam Islam. Zahir dia nampak macam Islam. Tapi hati dia tak suka Islam. Benci Islam. Tu munafik ni walaupun dia sembahyang macam kita, puasa macam kita, tapi hukum etikad dia kafir juga, kekal juga dalam neraka. Kalau dia tak taubat lah. Kalau taubat cerita lain pula. Kekal dalam neraka ni selama-lamanya. Tak ada hari dah. Tak ada hari ujung dah. Tu akhirat. Duk neraka, mati pun tidak, hidup pun tidak. Duk lagu tu. Duk kena siksa, duk rasa pedih. Kulit dia terbakar jadi bara. Tak bara, biasa tengok tak bara api tu. Rentung tak rentung. Biasa tengok tak rentung. Apa nama, contohnya macam kebakaran rumah kan. Rentung habis. Habis kayu-kayu habis, tak boleh pakai apa lah. Rumah tu jadi hitam, hangit. Begitulah keadaan neraka, orang yang dibakar. Okey, yang hadir, okey lupa tu. Ada yang tanya. Nak kena tulis nama ke tak? Tulis nama. Siapa yang hadir, sila tulis nama. Siapa yang hadir, sila tulis nama di ruangan komen. Nanti Ustazah nak tengok. Ustazah nak check siapa yang masuk live dan siapa yang tak masuk. Tu. Kena tulis nama, kena tulis. Saya Ustazah tak tahulah siapa yang masuk, siapa yang tak masuk, tulis nama. Tulis, pekat-pekat tulis. Okey, jadi keadaan dalam neraka tu, bila dibakar dengan api neraka, habis ni, hitam legam, jadi arang habis. Lepas tu diganti pula dengan kulit yang baru. Allah Ta'ala ganti pula dengan kulit yang baru. Bakar pula. Bakar hangit hitam habis pula. Lepas tu ganti pula. Duk ulang tu. Ulang. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak ada penghujung. Tu.
Jadi kita kena waspada lah sebelum kita mati. Kita kena istiqamah dalam agama Islam kita. Iman kita tu jaga. Minta Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Hinggalah kita mati, hinggalah ke syurga. Jangan iman kita tu jangan goncang. Jangan cabut iman kita setelah mana Allah Ta'ala bagi iman kepada kita. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, akibat tidak beriman dengan sifat Allah, lupakan kekurangan diri. Kita ni dah berasa hebat. Tak sedar ke diri, kita kata. Bahasa mudahnya, tak sedar ke diri. Diri ni banyak kekurangan. Diri kita ni banyak kekurangan. Nak buat itu tak boleh. Nak buat ini tak boleh. Kena perlukan pertolongan orang lain. Nak buat sendiri tak boleh. Tu pun tak sedar ke diri lagi. Kata diri tu tak sempurna. Diri tu ada kekurangan. Tu pun berasa megah, berasa belagak. Tak mahu nak percaya dengan sifat Allah. Berasa tu hebat. Diri tu hebat sangat. Baik. Itulah antara akibat tidak beriman dengan sifat Allah. Dan yang kelima, akibat dia adalah kurang penghayatan terhadap kekuasaan Allah. Kita kena Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala ni kita kena menghayati dia. Mengaji dan menghayati dia. Dan mengamalkan. Barulah kita kita mengaku dalam hati Allah Ta'ala ni adalah bersifat dengan segala kesempurnaan yang ada pada Allah. Tidak ada satu pun kekurangan. Maha suci Allah daripada kekurangan. Baik, habis. Kemudian kita tengok pula, muka surat 12 habis, selesai. Okey, kita tengok pula muka surat bahagian ibadah pula. Okey, akidah selesai dah. Okey, kita tengok pula muka surat 53 lah, bahagian ibadah. Bahagian ibadah. Bahagian ibadah pula muka surat 53 lah. Buka muka surat 53. Tengok, yang ni bahagian ibadah. Yang tadi bahagian akidah. Dua-dua penting lah. Ilmu agama ni semua penting. Bukan akidah saja, bukan ibadah, tapi yang paling penting akidah lah. Sebab akidah ni diibaratkan seperti kita kata apa? Tapak rumah. Kita nak buat rumah kena ada tapak dulu. Bukan buat bumbung dulu. Kalau buat bumbung dulu nak ikat ke mana? Tiang pun tak ada, tapak pun tak ada. Jadi akidah itu diibaratkan seperti tapak rumah. Kena ada tapak dulu baru boleh buat tiang, boleh buat dinding, boleh buat bumbung dan sebagainya. Jadi kena mengaji semualah. Baik. Kemudian muka surat 53 sambungan dia kata sambungan tak mana? Okey, kita ambil atas. Huraian rukun solat. Baca dah tapi tak habis. Baca dah, itu kita baca belah ni. Tak habis, kita sambung lah. Kita sambung muka surat 53 tak apa. Kita ambil yang nombor 5. Ambil nombor 5. Muka surat 53. Muka surat 53 berkaitan dengan huraian rukun solat. Huraian rukun solat. Okey, ambil yang nombor 5 tu. Kita sambung yang nombor 5. Baik, rukun solat yang nombor 8. Betul ya? Nombor 8 lah. Nombor 5 baca dah. Okey, ada kawan kita kata nombor 8. Yang lain baca dah, dia kata okey tak apa. Kita teruskan dengan nombor 8 tu. Iaitulah duduk antara dua sujud. Rukun solat yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Lepas pada kita sujud yang pertama tu, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita bangun, kita duduk. Duduk itulah dipanggil duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash. Duduk macam tahiyat awal lah. Baca apa? Sunat kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sunat saja. Kalau kita duduk diam boleh tak? Duduk diam pun tak ada masalah. Baca tu sunat. Tapi kita ni jenis nak banyak kalau boleh. Kalau duit tu nak banyak kan. Jadi pahala tu kan nak sikit. Nak banyak juga. Bila nak banyak kena baca. Jangan malah. Halal ke pahala nak sikit. Halal ke duit nak banyak kan. Orang bagi RM5 nak RM10. Mak bagi RM3 dah lah habis sekolah. Tarik muka masam. Tak mau RM3 tu nak RM7, nak RM10. Tu nak banyak kalau pahala. Pahala kalau nak sikit. Rugi lah.
Rugi lah. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang duduk dalam kubur tu menyesal. Mereka meminta kepada Allah untuk kembali ke atas dunia walaupun sebentar. Sebab apa tu minta kembali ke atas dunia ni? Nak melakukan amal ibadah, nak cari pahala. Sebab apa? Sebab bila dah mati, perlukan pahala. Pahala tu ibarat duit. Atas dunia kita nak duit. Nak beli tu, nak beli ni, nak beli semua kena pakai duit. Tapi bila kita mati, duit tak pakai dah. Duit tak pakai dah. Tak pakai dah. Yang nak adalah pahala. Jadi sebab itulah kalau ayah kita mati, orang tua kita meninggal, mak kita ke, kita kena kirimlah pahala. Di dunia ni kita transfer duit setiap bulan. Contohnya kan, kita ni besar dah, kita kerja lah. Transfer kat mak kita 100 sebulan. Jepalah dunia kita hidup lagi. Bila mati kita kena kirim pahala pula. Nak transfer duit tak boleh lah. Transfer pahala macam mana? Bacalah Fatihah, niat kat dia, bagi kat dia sedekah. Pahala Fatihah ke, Qul huwallah ke, pahala bacaan Al-Quran ke, tahlil ke apa. Niat yang mana kita buat kebaikan, kita mengaji ni. Niat pahala tu bagi kat dia. Transfer pahala. Transfer duit mana boleh. Kan? Duit ni untuk orang hidup saja. Baik. Jadi begitulah. Kita duduk antara sujud, bacalah Rabbighfirli. Walaupun sunat dapat pahala lebih. Kita kan nak lebih. Tu. Baca. Baik, kemudian lepas rukun solat yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu, punggung tu duduk atas lantai. Yang ni kalau tengok depan-depan senang nak tunjuk. Dalam ni susah sikit. Tapi kita tahu lah kan. Duduk punggung ni, duduk atas lantai, sengit sikit tu. Kaki kiri ni masuk celah ni, kaki kanan ni pecah sikit. Pecah sikit. Duduk herok sikit. Yang tu dipanggil duduk tawaruk. Duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Duduk herok sikit. Duduk tahiyat akhir tu wajib. Wajib sebab dia rukun. Tapi kebanyakan kalau kita tengok kadang-kadang, bukan kita nak cari kesalahan orang, tapi kebanyakan lah, kadang-kadang ternampak kan. Duduk tahiyat awal ke akhir ni. Kita nampak biasalah kan bila sebelum PKP dulu, sebelum COVID lah, sembahyang kan buat soft. Jadi kita ternampak, bukan nak cari kesalahan orang, ternampak. Macam-macam lah orang sembahyang ni gaya. Duduk betul ni tahiyat awal ke tahiyat akhir, tengok bagi salam. Dia duduk tahiyat akhir, maknanya tak sengit, dia tak duduk tawaruk. Jaga kita takut tak sah. Sebab apa? Kita tak buat yang wajib. Duduk tahiyat akhir tu wajib tawaruk. Punggung ni duduk atas lantai, kaki kiri ni masuk celah tu, dan kaki kanan ni kita kena pecah sikit. Duduk sengit sikit. Jangan tengik terlajak sangat. Kadang-kadang sengit terlajak sampai orang sebelah tu pun jadi rimah. Kita duduk sengit terlajak sangat. Jadi duduk agak-agak lah, agak-agak kita ni kan. Kalau sah rapat-rapat tu susah juga tu, jangan duduk banyak sangat, tapi terduduk atas kaki kawan tu. Kawan tu sementara nak tunggu Tok Imam bagi salam, pedih dulu lah kaki dia orang tu duduk. Jadi kita kena agak-agak lah, agak-agak. Baik. Kemudian yang ke-10, rukun solat yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu adalah rukun dia. Bukan kata duduk tahiyat akhir tu wajib, baca tahiyat akhir tu pun wajib. Jangan duduk senyap. Sebab apa tak baca? Tak tahu. Tak erti. Bolehkah kata lagu tu? Tak boleh lah, sebab benda wajib kena tahu. Kena belajar. Sebab tu kita kena belajar. Kena belajar sampai boleh. Pasal benda ni wajib. Macam mana tahiyat akhir? Baca tahiyat akhir tu wajib. Yang ni lah dipanggil rukun qawli. Rukun yang bahasa perkataan. Kalau kita duduk tahiyat akhir saja, tapi tak baca apa, tak sah lah sembahyang kita. Sebab kita tak baca benda yang wajib. At-tahiyyah. Sebut bergelak ni kita at-tahiyyah. At-tahiyyah. Tak sah sembahyang lah. Sebab ada syaddah tu, kena tekan. At-tahiyyah. At-tahiyyah. Ramai. Quran ni setakat pengalaman yang saya ajak, tak kira sama ada kanak-kanak ke, dewasa ke, remaja ke. Pada syaddah tu kadang kebanyakan orang baca dengan mudah. Patutnya syaddah tu kena tekan. Iya. At-tahiyyah. Kena tekan. Ni tak. At-tahiyyatul mubarakatus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tekan. Bila kita tak tekan, seolah-olah kita buang syadah tu. Boleh merosakkan makna ayat. Boleh merosakkan terjemahan ayat tersebut. Jadi kena tekan sini. At-tahiyyah. Sebab apa kita fokus sikit? Sebab ni benda ni wajib. Baca tahiyat akhir ini adalah wajib. Kalau benda wajib kita buat lebih kurang, kita takut tak sah sembahyang kita. Rugi sembahyang kita. Bayang dekat 50 tahun lah. Tapi balik akhirat sana, kena masuk neraka juga.
Kita pun naik hal. Ya Allah ya Tuhanku, aku sembahyang dulu di dunia. Banyak. Sembahyang fardu ni tak solat kata tak berhenti. Sembahyang awal waktu. Sunat lagi. Qabliyah, ba'diyah. Sunat tu, sunat ni semua dia buat. Tapi sayang 1000 kali sekayang, baca tahiyat tak betul. Orang baca at-tahiyyah, dia baca at-tahiyyatul mubarakatuh, at-tahiyyah. Salah. Salah. Jadi nak amal tu kena bagi betul lah, baru Tuhan terima. Baru Tuhan terima. Jadi baca bagi elok. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ni. Ayyuhan nabiyyu wa syaddah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salam. Tu yang baca salah. Kena baca as-salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai ashhadu an la ilaha illallah, tangan jari kita ni pecah. Tu. Ashhadu an la ilaha illallah, jari kan kita tak jari apa tangan kita atas ni kan, atas pada lutut tu, angkat. Masa kita kata ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu ashha tu sebut begila ni, asyhadu an la, bukan asya. Ashha. Sebut elok. Kadang-kadang baca buat lebih kurang, tak boleh benda ni wajib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu wajib sampai situlah. Kita nak tambah lagi. Surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik. Yang sampai fil alamin tu kalau nak tambah pun boleh. Sunat. Yang wajibnya sampai Muhammadur Rasulullah. Sampai itu. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, rukun solat yang ke-11, salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir tu. Dan kan dalam tahiyat akhir tu ada selawat Nabi. Selawat tu wajib. Jangan tak baca selawat, salah. Selawat Nabi tu. Mana dah? Allah paling kurang dah. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tu paling kurang. Nak panjang lagi, nak elok lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tu nak elok lagi macam tu lah. Sampai fil alamin, sampai habis. Tapi paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tu dah okey lah. Kalau tak baca selawat dalam tahiyat akhir, tak sah sembahyang kita. Tak sah. Ni ramai yang tak tahu ni. Ramai yang tak tahu ni, walaupun sembahyang dah 70 tahun dah umur. Maknanya berpuluh-puluh tahun dah sembahyang. Start pada balik umur 15 sampai umur 70. Tahap ni pun tak tahu. Ada tak agak-agak? Ada tak orang akhir zaman ni, ada tak yang tak tahu? Ada, banyak. Banyak lah. Khususnya mereka yang duk siang malam, pagi petang duk kira cari duit Kira dunia saja. Kira cari duit sampai tak hirau langsung bab-bab agama ni. Tak fikir langsung halaka mati. Kira dunia. Ni halaka ilmu bab sembahyang pun kadang tak reti. Tak tengok muka macam reti Tapi cuba tengok. Memang tak reti Tak reti. Baik. Jadi bahayalah sembahyang dalam keadaan tak reti ni, kita takut. Kita takut Allah Ta'ala tak terima. Na'udzubillah. Baik, kemudian rukun solat yang ke-12, salam yang pertama. Seperti mana yang saya bagi tahu itu, memberi salam yang pertama itu hukum dia wajib. Assalam. Sebut begini. Assalamualaikum. Tu paling kurang. Assalamualaikum paling kurang. Nak eloknya sampai habis lah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru paling. Allahumma inna nas'alika ridhaka wal jannah. Pergi tengah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Paling belah kiri. Wa na'udzubika, kalau seorang, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Okey, tu. Bukan bagi salam. Assalamualaikum, salah. Bukan salah, as-salah. As-salah. Alif lam tu jangan tinggal. Ni tak. Kalau punya bahasa, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salah. Tak sah sembahyang kalau bagi salam yang pertama macam tu. Dia kena as-salah. As-salah. Tu. Hukum tajwid pun kena jagalah juga. Dalam bacaan tu. Kena jaga, kena pelihara. Salah kita habis. Baik, kemudian yang terakhir rukun solat adalah tertib. Tertib ni maksud dia mengikut urutan yang betul. Mengikut urutan yang betul. Maksud dia macam mana? Mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Apa dia yang dahulu tu? Yang pertama berdiri betul lah. Tu yang pertama. Takkan berdiri betul tu kena last sekali. Yang pertama bagi salam dulu. Itu tukar habis. Hak last pergi duduk depan, duduk tengah. Hak last duduk last lah. Hak pertama sekali berdiri betul. Tu maksud tertib. Hak dulu-dulu lah. Takkan last sekali baru nak baca Fatihah. Jadi tunggang langgang habis. Yang awal pergi tak last, yang last tak awal habis. Sebab sembahyang ini dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takkan salam pergi dulu, duduk dulu baru takbiratul ihram. Salah lah, jadi tunggang langgang habis. Tu dimaksudkan tertib. Yang dulu buat dulu, yang kemudian dikemudiankan. Yang pertama berdiri betul, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram. Tu. Yang keempat membaca Fatihah. Tu ikut turutan. Itulah dipanggil tertib. Habis. Itulah berkaitan dengan rukun solat. Baik, kemudian kita tengok pula muka surat 54. Masa ada lagi. Ada lagi 20 minit lagi. 20 minit ni. Baik. Kemudian kita masuk pula muka surat 54. Tengok. Okey, ni penting ni. Penting lah bab sembahyang ni. Bukan sekadar ambil periksa saja ni. Untuk kita beramal sama. Baik, perkara sunat ketika solat. Dalam solat tu dia ada perkara sunat, dia ada perkara yang wajib. Jadi ni adalah perkara sunat yang mesti kita tahu. Yang mesti kita kena tahu. Ni kadang-kadang sunat dengan wajib pun tak tahu hak mana sunat, hak mana wajib. Takbiratul ihram tu wajib ke sunat? Agak rasa macam sunat dia kita duk rasa. Rasa macam sunat kok. Kok lah. Tak boleh. Kena yakin. Jawapan tu kena yakin. Takbiratul ihram itu wajib. Angkat takbir itu adalah sunat. Kena tahu perkara tu. Barulah kita dikatakan sembahyang yang berilmu. Kalau sunat pun tak tahu, hak wajib tak tahu, kacau. Baik, kemudian sunat pula dalam sembahyang tu ada perkara sunat. Sunat pula terpecah kepada dua. Yang pertama dipanggil sunat ab'ad dan yang kedua dipanggil sunat hay'ah. Baik. Kemudian kita tengok sunat ab'ad dulu. Sunat ab'ad ni sunat apa? Pernah dengar tak sunat ab'ad? Baik. Sunat ab'ad ialah perkara sunat. Kita kena faham lah. Sebelum kita nak masuk bicara tu, kita kena faham tu. Sunat tu apa dia? Buat dapat pahala. Tak buat rugi. Tu sunat lah. Memanglah tak buat tu tak berdosa. Tak kena seksa tapi rugi. Buat dapat pahala. Tak buat rugi. Tu sunat. Tu sunat. Jadi buatlah juga. Sunat ni antara dia baca Quran, zikir, selawat. Kalau wajib, benda tu sunat tapi rugi lah kalau kita tinggal. Quran tak baca, zikir pun tak, selawat pun tak. Banyak lagi lah. Yang sunat pun jarang. Buat juga walaupun tak larang nak buat semua, buat sekadar kemampuan. Kaedah kata kalau kita tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Ni soal kata kita tak larang nak buat, tinggal terus semua. Rugi lah. Buat sekat yang mampu. Tak larang buat 10, buat 2 cukup. Buat 1 cukup. Kurang-kurangnya ada juga. Ni tak buat terus. Begitu juga macam soalan periksa. Kita memanglah payah soalan kan. Siapa kata senang? Kalau senang semua dapat A. Ni dia rasa payah. Tinggal terus semua soalan. Tak ada buat apa. Tinggal kosong. Ustaz tanya dia tanya ustaz balik. Kurang-kurang buatlah juga. 1 ke 2 ke. Kurang-kurang ada juga markah. Kan? 10 ke jadilah. Ada juga. Ni sampai tak ada point. Telur ayam ni. Kosong. Ada orang macam tu. Pelajar macam tu ada tak? Kita tanya dia tanya kita balik. Tas kosong. Setengah tu kebanyakan kita tanya dia tanya kita balik. Soalan tu tanya apakah rukun iman, dia pun tanya kita balik. Apakah rukun iman, dia tulis balik. Ada macam-macam jenis pelajar ni. Malah baca buku jadi lagu tu. Rajin tuition insya-Allah. Rajin baca buku, rajin tuition insya-Allah dia boleh jawab. Walaupun jawapan dia tak tepat macam dalam buku tapi adalah kena mengenal sikit-sikit insya-Allah. Adalah markah tu. Walaupun markah dia 10, dia dapatlah juga dalam 4 ke 5.
Baik, kalau dia jawab tepat insya-Allah lah. Baik, jadi yang pertama sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa dia? Perkara sunat yang sangat dituntut melakukannya. Itu dipanggil sunat ab'ad. Jika ditinggalkan sunat itu, disunatkan pula. Sunat pula digantikan dengan sujud tahwi. Sunat ab'ad ni adalah sunat yang sangat dituntut. Maknanya sangat dituntut. Banyak pahala. Jika kita tinggal sunat tersebut, kita disunatkan pula sujud sahwi sebelum kita bagi salam. Selepas kita kata fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum bagi salam tu kita sujud 2 kali. Baca subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. Sujud 2 kali. Lepas tu barulah lepas sujud 2 kali tu, duduk balik tahiyat akhir bagi salam terus. Tak payah baca tahiyat pula, tak kira pergi baca ulang tahiyat pula, tak payah. Tu sebab apa sujud 2 kali tu, sujud sahwi tu? Sebab kita tertinggal, kadang-kadang terlupa, teralik, tak buat perkara yang sunat ab'ad tersebut. Okey, apa dia perkara sunat ab'ad ni? Yang pertama duduk tahiyat awal. Dalam semayang kita ada tahiyat awal. Kecuali subuh. Subuh ada tahiyat awal? Tak ada. Tak ada. Semayang lain semua ada. Zuhur ada tahiyat awal. Asar ada tahiyat awal. Maghrib ada. Isyak ada. Subuh tak ada tahiyat awal. Jadi semayang yang ada tahiyat awal, kita terlupa nak duduk tahiyat awal. Terus bangkit. Terus kita bangkit. Sepatutnya tahiyat awal kita pergi bangkit terus. Terus lah. Tapi sebelum bagi salam lagi kita sujud tahwi. Sujud sahwi. Sujud kerana lupa lah. Kita ni lupa. Bukan sengaja lah. Lalu duduk tahiyat awal. Tapi hari ni jadi terlupa lagu menak dah. Terlupa sungguh. Sekali sebelum bagi salam sujud 2 kali. Dalam sujud tu baca subhana man la yanam wa la yashu. Baik. Baca tu. Subhana man la yana, Maha suci Tuhan, la yana wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Yashu. Tu. Baca dalam sujud. Kalau tak kerti baca, sujud saja sudah. Tak kerti nak baca apa. Subhana rabbil a'la lah nanti baik tu. Tapi sujud dia nak sujud tu. Baca tu sunat pula. Baca sunat. Sujud tu penting, sujud 2 kali tu. Tak baca apa tak apa. Kalau tak kerti subhanallah, subhana rabbil a'la tu lah. Tu. Tapi dah kena belajar lah. Lama-lama kerti lah tu. Kalau dah lah tak kerti, tak belajar, sampai bila tak kerti. Sebab tu kita kata bila dah tak kerti, kita sedang kita tak kerti, belajar lah. Ni dah lah sedang kata diri tu tak kerti, tapi kerah kepala, tak mau mengaji. Malah. Mati tu barulah menyesal. Duduk tahiyat awal tu, kalau kita tinggal tahiyat awal tu, kena sujud sahwi tu yang pertama. Yang kedua, membaca tahiyat awal tu. At-tahiyyatu, kita baca tahiyat awal tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai habis tu lah. Tahiyat awal tu. Kita terlupa nak baca. Duduk tahiyat awal saja. Tapi tahiyat terlupa nak baca, teralik ke benar dah. Duk tengok kucing dah. Kadang-kadang dalam sembahyang pun kalah kira kan. Mata kita pula, patutnya mata ni kena tengok tempat sujud tu. Tengok tempat sujud. Ni kita tengok merata. Tengok kucing duduk lalu depan, tengok dinding, tengok cicak, merata tengok. Tu yang kadang-kadang jadi teralik, lupa nak baca tahiyat awal. Jadi bila tak baca tahiyat awal, maka disunatkan sujud sahwi nah. Sujud sahwi. Baik. Pakat keluar habis lah. Baik, tak apalah. Kemudian yang ketiga, masa ada lagi 13 minit insya-Allah. Yang ketiga, salawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal tu. Tu. Selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal lah, bukan dalam tahiyat akhir. Kalau dalam tahiyat akhir itu wajib. Wajib rukun sembahyang. Tapi selawat dalam tahiyat awal itu dipanggil sunat ab'ad. Kalau kita tak baca selawat dalam tahiyat awal, maka kita kena sujud sahwi lah sebelum bagi salam tadi. Tu. Dan yang keempat, sunat ab'ad ialah membaca doa kunut dalam solat subuh. Dalam solat subuh tu, selepas daripada kita i'tidal, rakaat yang kedua tu, dia ada doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau seorang lah. Kalau ramai, Allahumma hdina lah. Kalau sembahyang jemaah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tu sampai habis lah. Tu. Sunat ab'ad tu. Kalau kita lupa nak baca,
Yang ni selalu berlaku Kadang-kadang kita teralik sikit. Tak baca dah. Lepas i'tidal tu terus rokok, terus sujud. Tak baca doa kunut dah. Lagi sebelum bagi salam, selepas fil alamin tu, alamin innaka hamidum majid tu, kita sunat sujud sahwi 2 kali. Baca subha man la yanam wa la yasu. Tu. Kemudian yang kelima, sunat ab'ad yang kelima adalah berdiri ketika membaca doa kunut. Berdiri tu. Berdiri ketika mana membaca doa kunut itu dipanggil sunat ab'ad. Kalau kita tak berdiri, kita terus sujud terus. Ataupun kita baca doa kunut di tempat yang lain, tak kena tempat. Dan kita disunatkan sujud sahwi. Dan yang keenam, selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda. Selawat ke atas Nabi dan keluarga baginda selepas doa kunut. Lepas doa kunut tu dia ada selawat kan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tu. Selepas doa kunut tu. Ada selawat ke atas Nabi dan ke atas keluarga baginda. Selepas berdoa kunut tu, kalau kita tak baca tu, sunat juga sujud sahwi. Sebab yang tu adalah sunat ab'ad. Dan yang ketujuh, solawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tahiyat akhir tu. Selepas pada tahiyat akhir tu. Ada selawat ke atas Nabi, yang tu sunat ab'ad. Kalau tak buat tu, kena sunat sujud sahwi. Baik, itu 7 perkara tadi adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang mana kalau kita tinggal dia kena sujud sahwi. Baik. Seterusnya yang kedua sunat hay'ah. Sunat hay'ah ini adalah dikatakan sunat yang menghiasi solat. Sunat yang menghiasi solat. Kalau dalam kitab yang lain dia kata diumpamakan seperti bulu-bulu perhiasan yang ada di muka kita lah. Antaranya bulu kening, bulu mata, tu. Kalau tak ada sunat hay'ah jadi tak comel semayang tu. Begitu juga kalau kita lah tak ada bulu kuning, tak ada bulu mata, jadi tak berapa nak comel lah kita ni. Tak berapa nak jangok, kita kata. Baik, yang pertama sunat hay'ah ni apa yang dimaksudkan dengan sunat hay'ah? Ialah perkara sunat yang dilakukan bagi menyempurnakan solat. Dia hanya untuk menyempurnakan solat, bukan mensahkan solat. Bukan nak bagi sah solat. Kalau nak bagi sah solat, orang bagi rukun solat. Kalau sunat hay'ah ni perkara yang nak menyempurnakan sembahyang saja. Jadi kalau kita tinggal dia pun tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Baik, yang pertama, berikut merupakan beberapa contoh sunat hay'ah. Apa dia? Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun dari sujud selepas rakaat yang kedua tu. Angkat tangan tu. Angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Angkat tangan tu dipanggil sunat hay'ah tu. Yang tu pun kadang-kadang kita tak tahu lah. Angkat tangan Allahu Akbar. Angkat tangan tu dipanggil sunat hay'ah. Sunat yang nak menyempurnakan sembahyang. Yang wajibnya kita sebut tu. Allahu Akbar. Sebut tu wajib. Yang angkat tangan tu adalah sunat hay'ah. Kalau kita tak angkat tangan pun tak ada masalah. Cuma sembahyang tu jadi kurang sempurna lah sikit. Sah tu sah. Baik, yang angkat tangan tu ketika mana takbiratul ihram. Rukuk kan. Allahu Akbar. Rukuk. I'tidal. I'tidal ni bangun selepas daripada rukuk. Angkat tangan. Tu sunat hay'ah tu. Dan bangun daripada sujud. Selepas rakaat yang kedua tu, bangun daripada sujud tu. Angkat tangan tu, sunat hay'ah juga tu. Jadi kalau tak angkat pun tak ada masalah. Taklah kata sah, tak sah sembahyang, sah. Baik, cuma tak sempurna sikit lah sembahyang tu. Yang kedua, sunat hay'ah adalah meletakkan tangan di kawasan perut. Di atas pusat. Maknanya tangan kita, cara kita letak tu, tangan kiri letak di atas pusat, tangan kanan pegang ni, pergelangan tangan ni. Tu pegang tu. Tu cara dah. Baik. Ini kita ikut mazhab kita lah. Kalau ada mazhab lain macam-macam lah. Ada yang tak atas dada atau yang tak bawah pusat, itu mazhab lain lah. Mazhab kita tak, tangan kiri tak atas pusat ni, atas perut ni. Tangan kanan pegang
pergelangan tangan kiri tu. Kalau kita tak buat yang tu, tak pegang macam tu, sah tak sembahyang? Sah. Cuma sembahyang tu kurang sempurna sikit. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah. Lepas kepada kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maknanya kita dah masuk dalam sembahyang. Mula-mula sekali kita baca apa? Doa iftitah. Doa pembuka. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifal musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Tu antara doa dah lah. Tu doa iftitah. Jadi doa iftitah ni kalau tak baca tak payah sujud sahwi lah. Dia hanya nak menyempurnakan sembahyang lah. Kemudian yang keempat, membaca ta'awuz. A'udzubillah. Yang ni kita baca pelan lah. Dalam sembahyang jangan baca derah. Baca a'udzubillahi minash. Baca derah-derah pula. Baca pelan sudah. Sunat hay'ah. Kalau tak baca pun tak ada masalah. Terus bismillah. Sebab dia sunat hay'ah. Dia hanya nak menyempurnakan sembahyang saja. Yang kelima, membaca amin selepas surah Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Amin tu. Kita kata amin tu adalah sunat hay'ah. Kalau tak kata pun tak ada masalah. Cuma sembahyang kita kurang lah sikit sempurna. Sah tu sah. Tu baik. Dan yang keenam, membaca surah selepas Al-Fatihah. Selepas surah Al-Fatihah tu wajib. Yang tu rukun solat. Surah selepas surah Fatihah tu. Surah pilihan tu. Yang tu sunat hay'ah. Kalau kita nak baca surah Fatihah saja pun sah sembahyang. Tapi kuranglah sikit pahala tu. Sembahyang kita jadi kuranglah sikit. Kita nak pahala lebih, bacalah. Walaupun dia sunat hay'ah. Tu kalau kita tak baca pun tak ada masalah. Tak payah sujud sahwi. Sembahyang tetap sah. Dan yang ketujuh, membaca tasbih ketika raka'. Ya, yang ketujuh, membaca tasbih ketika raka' dan sujud. Membaca tasbih ketika raka' dan sujud. Membaca tasbih ketika raka' dan sujud. Ketika raka' baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Sujud pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Tu sunat. Sunat hay'ah. Tak baca pun boleh. Duduk senyap saja, sujud saja. Rokok saja, tak baca apa boleh. Tapi tak dapatlah pahala lebih. Sunat hay'ah tu pahala lebih. Tak payahlah sujud sahwi kalau tak baca pun. Yang ke-8, duduk iftirash. Iaitulah duduk di atas buku lali kiri. Seperti mana kita duduk tahiyat awal tu. Ataupun duduk antara dua sujud tu. Tu sunat hay'ah tu. Sunat hay'ah. Dan yang ke-9, salam yang kedua. Salam yang pertama tu rukun. Salam yang kedua tu sunat hay'ah. Kalau tak bagi salam, kita bagi salam yang pertama cukup. Boleh dah, memadai dah, sah dah. Tapi kita nak pahala lebih, bagilah salam yang sebelah kiri tu. Sunat hay'ah. Kalau tak bagi salam yang sebelah kiri pun tak payah sujud sahwi. Itu dimaksudkan dengan sujud sahwi. Dan yang terakhir, sujud sahwi. Sujud sahwi ni. Apa maksud sujud sahwi? Sujud sebab terlupa. Sujud tu sebab kita lupa. Kadang-kadang kita ni rajin lupa. Kan? Dalam sembahyang pun lupa lagi kan? Teralik. Jadi dia kata sujud sahwi ni sebab terlupa tu selepas bacaan tahiyat akhir. Selepas bacaan tahiyat akhir sebelum salam. Selepas bacaan tahiyat akhir sebelum salam. Maknanya selepas fil alamin innaka hamidum majid. Lepas pada tu. Sebelum salam tu lah. Sujud tu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Dan masa sujud tu baca apa? Subhana man la yanam wa la yashu. Baca tu 3 kali. Baca tu 3 kali. Sujud 2 kali. Baca tu 3 kali. Maknanya sujud yang pertama tu baca 3 kali. Subhana man la yanam wa la yashu. Duduk. Lepas tu duduk, sujud sekali lagi. Baca yang tu juga. Subhana man la yanam wa la yashu. 3 kali juga. Maksud dia apa? Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Baik, jadi sekadar itu dululah tuition kita malam ni. Nampak gayanya ramai dah. Kosong dah tu, tak ada lah. Dan di sini saya nak tengok sikit lah. Saya nak tengok sikit. Antara adab dengan guru ni kena jagalah. Ni guru duk ngajak seorang-seorang. Murid lari habis dah. Jadi kita takut kita tak mendapat berkat ilmu yang kita mengaji tu.
Jangan, lagi satu saya nak pesan, jangan bagi guru kita terasa. Kalau guru kita terasa, kita takut ilmu yang ada pada kita tu yang takut tak berkat. Tak berkat ni maknanya dia tak boleh jaga kita, dia tak boleh membawa kita kepada kebaikan. Kita takut yang tu. Wallahu alam. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah malam esok kita mula pula awal sikit lah. 8.15 kita sudah awal sikit 9.15 insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri kita masing-masing. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dari segi live ataupun tersalah bicara dan ataupun sebagainya. Saya mohon maaf. Itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.